warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saudara kita mendapat insya-Allah keselamatan. Ada sini tadi ya, insya-Allah, dan diberikan inayah daripada Allah Azza wa Jalla, dan diberi ampunan kepada orang yang tidak sengaja. Saya diberi maklumat untuk kita membincangkan di pagi ini isu yang sekarang hangat di peringkat nasional, kerajaan, pihak keselamatan dan juga orang-orang yang bertanggungjawab, iaitu isu ekstrim keganasan, terutamanya golongan-golongan ISIS yang muncul semula, ataupun ISIL ataupun IS, Islamic State, Iraq dan Syria, dan sekarang dibuang Iraq dan Syria menjadi IS. Dan isu ini isu yang sangat penting dibicarakan kerana ia melibatkan masa depan umat Islam. Yang pertama, mereka ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Satu perkara yang penting, bila kita nak tegakkan khilafah Islamiyah, adakah negara-negara umat Islam sekarang ini belum lagi Islam, sehingga kita nak menegakkan sebuah negara Islam? Dan yang kedua, pengisytiharan mereka terhadap mereka adalah khilafah Islamiyah itu tidak syar'i, kerana tidak mendapat persetujuan daripada umat Islam. Dan gerakan ini gerakan yang membunuh orang yang tidak bersalah, dan tidak ada ulama-ulama yang muktabar daripada mereka yang memberi hujah yang kuat. Jadi alhamdulillah, Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang merupakan presiden Persatuan Ulama Islam Sedunia, alhamdulillah saya sebahagian daripada anggota persatuan tersebut. Bila kita bincang di Turki hari itu, kita menegaskan bahawa ISIS ataupun Daesh maksudnya Daulah Islamiyah Iraq dan Syria adalah gerakan yang tidak sah dari sudut syarak dan juga dari sudut realiti, kerana kita tidak berhajat kepada khilafah. Yang kita berhajat ialah memfederalkan negara-negara Islam. Kita ada banyak negara Islam, kita federalkan seperti mana yang berlaku pada United States. Mereka mempunyai 50 wilayah dan disatukan dengan United States. Begitu dengan kita ada OIC, kita ada gerakan yang boleh menselaraskan negara-negara Islam, daripada kita nak kembali kepada sistem yang lama. Kerana sistem khilafah ataupun sistem pemerintahan Islam seperti dahulu bukan merupakan ibadat yang perlu kita selaraskan di zaman ini. Dalam konteks politik, ia berubah mengikut suasana dan kawasan. Dan kita lihat sendiri daripada zaman Abu Bakar, pelantikannya kepada Umar, kemudian kepada Syura, kepada Uthman, kepada Ali, kemudian pada sistem-sistem yang sentiasa berubah. Yang penting ialah menyelaraskan prinsip-prinsip syariah, iaitu keadilan, rahmah, kemudian kebijaksanaan, hikmah, al-adalah, al-hikmah,
al-khairiyah dan kebaikan. Jadi prinsip-prinsip syariat yang perlu ditegakkan lebih daripada kita katakan simbolik khilafah, karena zaman sudah berlalu. Sebab itu ulama menyatakan syariah ini adalah maslahah, kebaikan, hikmah, kebijaksanaan, kemudian adalah, kemudian rahmah. Sebab itu gerakan ISIS ini sekarang ini dia masuk ke Malaysia melalui internet, Facebook, dan mereka yang ada jiwa ekstrim tertarik dengan kumpulan ini, termasuk wanita-wanita. Kita tidak mempertikaikan keikhlasan mereka, tetapi cara mereka berfikir seolah-olah kita memerangi kufur seluruh alam ini untuk menghapuskan kufur, membunuh orang yang tidak bersalah, pelancong, wartawan. Tapi alhamdulillah Dr. Qaradawi pada tahun 2009 dia telah mengarang kitab Fiqh Jihad. Kitab itu dia tulis selama 6 tahun, daripada 2003 sampai 2009. Jadi kita telah terjemahkan dalam ensiklopedia yang besar, 2 jilid, cetakan PTS, lebih kurang 2,600 muka surat, tetapi terlampau besar. Maka alhamdulillah anak murid kepada Dr. Qaradawi dia meringkaskan fiqh jihad tersebut, lalu jadi lebih kurang 200 muka surat, daripada 1400 jadi 200 muka surat. Dan saya mendapat izin daripada beliau untuk menterjemahkan buku ini. Alhamdulillah, apabila muncul isu-isu keganasan, salah faham terhadap jihad, buku ini menjadi rujukan kepada tokoh-tokoh pemikir ataupun rujukan kepada mereka yang bercakap di media, kerana isu keganasan dan konsep jihad yang sebenar diterangkan. Kerana jihad yang difahami oleh sebahagian golongan yang ekstrim, mereka menganggap jihad itu hanyalah peperangan, tak ada jihad yang lain. Sedangkan kalau kita membaca ayat-ayat Makkiyah yang diceritakan oleh Dr. Qaradawi dalam buku ringkasan yang ini, jihad dalam Al-Quran pada permulaannya, dan ia adalah jihad selama-lamanya, adalah menerangkan Al-Quran kepada masyarakat. Dan Al-Quran menyebut sebagai jihad dan kabira. Dan ia terbukti zaman berzaman yang kita lihat secara relatinya. Kita lihat di Korea, kita lihat di Britain, kita lihat di Eropah, Islam masuk dengan Quran, Islam masuk dengan dakwah. Dan angka orang Islam di Britain hampir 6 juta orang. Satu benda yang tak dapat digambarkan. Pada zaman dahulu mungkin berlaku peperangan, tak semestinya orang masuk Islam. Walaupun tidak ada daulah di Britain, daulah Islamiyah, tetapi praktikal Islam itu berjalan dengan lancar. Nak berpuasa, nak pakai tudung, nak sembahyang, nak dirikan masjid, nak pergi haji, tak ada halangan. Ini menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, la yablughanna hadzal amru kama balagha lail wan nahar. Akan sampai Islam ke pelosok dunia seperti mana sampainya siang dan malam. Yang anehnya, di negara kita membicarakan kelemahan Islam, di negara lain membicarakan kekuatan Islam. Di Malaysia membicarakan tentang kiamat, di sana menceritakan tentang sebaran dakwah Islam. Adakah dunia Malaysia dan dunia Barat satu dunia yang berlainan? Kita berada di planet Pluto ataupun mereka berada di planet Marikh? Dakwah begitu tersebar. Kita boleh lihat pendakwah-pendakwah yang datang dari Amerika membicarakan isu Al-Quran. Siapa yang baru datang, apa yang famous, Salman Khan, bukan Salman Khan, yang dari Amerika. Kesemuanya membawa risalah Al-Quran, menceritakan kehebatan Al-Quran. Misal sahabat kita Imam Suhaib, kita tengok rancangan dia Reflection,
membawa risalah Quran, menceritakan Al-Quran. Dia dulu DJ, masuk Islam, menjadi pendakwah, sebarkan Islam. Yang peliknya kita ini menceritakan kelemahan Islam. Dan nak kira mana ni? Ini yang perlu kita belajar daripada Barat, mendalami Al-Quran. Dan ini jihad yang besar, tuntutan kepada kita. Maka buku dalam buku ini menerangkan di sana ada jihad sivil, jihad madani, jihad peradaban yang perlu diisi oleh orang Islam. Orang Islam tidak belajar ilmu falsafah, ilmu pemikiran, sehingga yang sekarang timbul golongan sisters Islam, liberal. Siapa yang nak menangkis? Fatwa satu perkara, tetapi untuk menangkis isu ini, untuk nak bawa Islam dalam bentuk aliran pemikiran yang digemari oleh remaja, nak menerangkan kelebihan-kelebihan Islam, isu hak wanita, hak orang tua, hak OKU, pelbagai hak tidak dibincangkan oleh kita. Masih kita dengan style yang lama, style hanya beribadat, pattern beribadat. Bagus, tetapi takkan seluruh perbincangan kita hanya kepada syurga, hanya kepada ibadat, hanya kepada isu-isu yang kecil, dan meninggalkan isu yang besar kepada golongan yang tidak betul, yang membicarakan human right, golongan-golongan yang tidak ada asas dalam agama. Seperti yang kita lihat dalam Islam, kebanyakan mereka lawyer. Yang kita belajar agama, kita fokus isu-isu yang 40 tahun sudah dibincangkan, diulang semula. Perlu ada jihad di sana, pengajian khusus di sana, mengajar umat Islam berfikir. Kalau tuan-tuan dan puan lihat rancangan TV seperti ceramah-ceramah pendakwa-pendakwa di Britain, seperti wartawan yang masuk Islam, isu yang dibawa, isu teologi tentang ketuhanan, tentang hak wanita. Dia baru masuk 2-3 tahun Islam, boleh bincang isu antarabangsa. Kita dah 30 tahun Islam, bila orang tanya isu hak wanita, dia pun blur. Wanita ni isteri solehah untuk di rumah. Setakat itu yang kita boleh huraikan untuk masuk ke syurga. Semua orang nak ke syurga, tetapi takkan umat Islam sebegitu. Begitu lemah dan pasif. Juga salah faham terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita membuat kajian, banyak ucapan ataupun kefahaman yang menerangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah menumpukan aspek akidah. Secara akal yang saya lihat, takkan Nabi 13 tahun tumpu akidah saja. Sedangkan rukun iman ada 6 je. Kita buat kajian, baca balik ayat-ayat Makkiyah, dan kita dapati bukan sebegitu. Di Mekah bukan sahaja Nabi mengajar akidah, tetapi dalam bahasa falsafahnya mengajar world view, prinsip-prinsip umum Islam itu. Di sana ada akidah, di sana ada toleransi, di sana ada keadilan, di sana ada rahmah, di sana ada jihad secara umumnya. Dan ayat jihad banyak disebut dalam ayat Makkiyah, keadilan dalam ayat Makkiyah. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang tidak adil dalam sukatan perniagaan. Itu prinsip. Maka umat Islam seharusnya kembali kepada dakwah Rasulullah, membina ru'yah kauniyah, worldview Muslim yang sahih. Perlu diajar di masjid, bukan setakat rukun 6, bukan setakat rukun Islam, tapi prinsip-prinsip tasamuh, toleransi, lakum dinukum waliyadin. Bahkan guru saya Dr. Muhammad Imarah mengarang satu kitab
ihtiramul muqaddasat yang ditinggalkan oleh umat Islam. Pengajian menghormati agama-agama lain. Ini bukan pluralism lain. Pluralism menyamakan agama. Tetapi yang diajar dalam Islam, kita mengiktiraf dan membiarkan masing-masing beragama dan tidak ada paksaan dalam Islam. Dan dibuktikan dengan sejarah kemasukan pemerintahan Islam di zaman dahulu, maka tidak ada satu kes pun yang memaksa orang bukan Islam masuk Islam dan orang barat menulis orang bukan Islam hidup aman di dalam pemerintahan Islam. Kalau kita berhadapan dengan masyarakat bukan Islam, mereka tidak bertanya tentang solat kita, wuduk kita, mereka bertanya tentang prinsip-prinsip umum. Apa hak kami sebagai orang bukan Islam? Apa hak kami sebagai seorang wanita? Bagaimana perundangan Islam kalau dilaksanakan, kami kena tak kena? Perkara tersebut lebih penting untuk kita sampaikan kepada mereka daripada kita menerangkan benda-benda yang kecil. Prinsip-prinsip inilah yang umat Islam tidak belajar, atau kita namakan sebagai ru'yah kauniyah. Di barat mereka mengkaji sebegitu. Sebab itu kita melihat tokoh-tokoh yang datang dari Amerika, datang daripada mana. Isu ini isu yang penting. Keadilan tentang wanita, apabila kita tidak membicarakan. Kalau kita boleh perhatikan forum kita semuanya berdasarkan faktor zaman. Makna bila kita ma'al hijrah, maka berbulan-bulan ma'al hijrah. Bukan salah, tapi takkan 3 bulan kita nak isu umat Islam, keganasan. Jihad ini yang sekarang ini membimbangkan negara kita, kerana Malaysia juga ditarget untuk dijadikan serangan oleh golongan-golongan mereka. Sebab saya hadiri banyak dan kita katakan membincangkan isu ini bersama NGO yang lain, dan majalah-majalah dan juga wartawan seperti Cosmo, majalah AI dan sebagainya, kesemuanya mengutarakan isu ini, dan kerajaan pun dah bincang isu ini. Bekas Mufti Johor pun utarakan isu ini supaya jihad diselibuskan di peringkat pengajian rendah. Sebab kita bimbang anak-anak mengambil erti jihad ini daripada blog ataupun internet, maka mereka menganggap jihad ini adalah berperang semata-mata. Berperang sebahagian daripada jihad, tetapi bukan dia ranking, maksud dia first kali kena perang dulu. Peperangan adalah satu perkara yang diharuskan ketika mana darurat, mana tidak ada jalan yang lain melainkan peperangan. Dan ulama secara sejarahnya telah membuktikan Nabi tak pernah menyerang orang bukan Islam kerana untuk membunuh. Yang direkodkan oleh ulama hanyalah untuk mempertahankan negara dan Islam. Ini yang ditulis oleh tokoh-tokoh kita dan disebut oleh Syekh Qaradawi dalam buku ini. Walaupun mereka menggunakan hadis, 2 hadis yang selalu mereka guna. Bu'ithtu bisayf, yang pertama aku diutuskan dengan pedang, dan yang kedua bu'ithtu aku datang, jitu bidabahid, aku datang untuk menyembelih. Sebab tu mereka ni menyembelih. Yang kita tengok di Facebook itu, mereka tangkap dan sembelih. Dan kedua hadis ini bercanggah dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang lain. Hadis yang pertama itu hadis dhaif, telah dibuktikan berdasarkan sanad dan matannya. Pada sanadnya ada perawi yang dhaif, didhaifkan oleh sebahagian ulama seperti Imam Ahmad dan sebagainya, dan matannya bercanggah dengan teks Al-Quran. Dalam Al-Quran tak ada satu ayat pun yang menceritakan Nabi diutuskan untuk berperang. Mana target dia untuk berperang dan bawa pedang. Kalau boleh baca daripada Fatihah sampai Qul a'udzu binnas, takkan jumpa Nabi diutuskan untuk berperang, dan takkan jumpa Nabi diutuskan untuk membunuh. Yang ada dalam Al-Quran
memerangi ketika mana ditindas, dan memerangi orang yang memerangi kita. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi orang yang angkat senjata kepada kita. Wala ta'tadu, dan jangan bunuh orang yang tak bersalah. Dan diizinkan peperangan, kata Allah, bi annahum zulimu, kerana dizalimi. Kalau tak dizalimi, apa fungsi peperangan? Sebab itu umat Islam mesti jelas terhadap isu jihad ini. Maka Syekh Qadhawi mengembangkan jihad moden kepada jihad IT. Seperti ini jihad IT. Saya katakan di zaman sekarang ini pengajian secara internet, bila cukup syaratnya, makna betul-betul orang tu bercakap, tak ada penipuan, memang orang kata apa, disahkan dia punya kesahihan dia, pengajian dia memang kita katakan dilakukan dengan betul, yang bercakap itu betul, pengajian itu dianggap sebagai pengajian yang sah. Macam kita talaki di hadapan guru juga. Semua orang kata tak boleh, tak. Dan berlaku di zaman salafun soleh, mereka belajar di sebalik dinding, mana tak jumpa tok guru pun, tok guru duduk di belakang dinding dengar suara je. Maka ulama menyatakan di zaman sekarang ini belajar melalui web, CD juga dianggap sebagai pengajian, walaupun kurang fadilat dia daripada bertalaki di hadapan. Kerana ini kemudahannya. Kalau orang bukan Islam menyesatkan kita dengan IT, kenapa kita tidak memberi cahaya dengan IT? Masih kita, oh ni tak berkat, masih dia, kita datang pengajian, tetapi jangan melepaskan peluang. Banyak CD-CD yang bagus, banyak laman web yang bagus, yang kita boleh dengar ceramah mereka. Macam saya sebutkan semalam, kita mengajar muslimat tentang hikam. Kita mengajar 2 jam, manalah sempat. Hikam ada 200, lebih kurang 260 matan. Itu pun Dr. Zul Al-Bakri mengajar 3 tahun di radio, di TV, takkan sehari kita boleh habis. So kita kata dalam YouTube ada pengajian hikam. Tuan-puan boleh tengok Syekh Ali Jumaah di YouTube. Dia cakap Arab tapi ada subtitle dia dalam bahasa Melayu. Jadi saya tengok Ustaz Farul Jual pun dia peminat hikam, dia belajar melalui web, dia YouTube. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau ada buku hikam, boleh belajar melalui internet. Mana kemudahan yang Allah bagi kepada kita. Tidak seperti zaman dahulu, satu teks itu kena berjalan. Seperti Imam Abu Hasan Asyazuli nak berjumpa Tok Guru dia Abdul Salam Bashis, kena naik bukit. Tok Guru dia bukit. Kita sekarang tak ada ke bukit. Kalau kita nak ke bukit pun takkan jadi imam-imam pun, takkan jadi ulama seperti mereka. Lebih baik kita belajar secara simple, relax, ada aircon semua. Kalau kita belajar tengah panas macam ulama dulu pun naik unta, tak jadi ulama macam dulu. Jadi kita belajar dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka umat Islam perlu hebat dalam bidang IT. Kemudahan-kemudahan hadis dikumpulkan. Kita boleh baca hadis dalam kereta, di pejabat, sangat mudah. Pengajian Sahih Bukhari pun kita boleh belajar. Jadi di masjid kita datang, di rumah ada, di dalam kereta kita ada. Jadi tidak ada sebab umat Islam untuk jahil, kerana kemudahan. Ini di antara jihad yang perlu digembelingkan. Cuma orang Islam tak ada satelit lagi seperti ke barat untuk menyebarkan risalah Islam sampai ke pelosok dunia. Dahulu cadangan daripada ulama untuk nak buat wakaf satelit supaya dapat sebarkan Islam lebih mudah. Tuan-tuan tahu masa peristiwa 16 September, walaupun Islam di apa orang panggil apa, dihentam kuat dengan isu keganasan, tetapi makin ramai di Amerika masuk Islam. Kerana bukan kita lah di sana, buku-buku Islam banyak orang tulis dan ramai orang yang baca. Tapi masyarakat Nusantara ni, dia tulis apa pun dia tak alert. Jadi Islam di barat berkembang, berkembang. Tak ada mereka panggil penceramah Malaysia pergi Amerika. Kita pula Amerika tu masuk Islam lambat tu. Sepatutnya kita yang pergi Amerika, pergi terang Islam Malaysia ni. Tapi yang peliknya, kita jemput penceramah mereka,
Tapi bila dia ulas tentang Islam, sedap daripada kita lagi, lebih saintifik daripada kita lagi. Kita masih contoh keledai lagi tu. Tak ada perkembangan yang boleh meyakinkan kita. Orang bukan Islam tak tertarik dengan dakwah kita. Masalahnya kita berada dalam jalan kebenaran, tetapi dikurangkan dengan pembacaan. Tapi golongan sisih Islam yang kita sebutkan tadi, mereka berada dalam lembah yang tidak betul. Kalau sebut sesat dia pemarah, sebut tak betul, malah sama. Tak apa, kita sebut tak sesat, sebut tak betul, okey, lembut sikit. Mereka tak betul, tetapi mereka dilebihkan dengan kuat membaca. Mereka kuat mengkaji. Mereka buat research, ada seminar, ada pembentaian kertas kerja. Semua mereka buat. Tapi sayang berada di lembah yang tidak betul. Sepatutnya umat Islam bangkit semula. Revolusi pembacaan untuk kita menangkis semula. Ya, di samping difatwakan, tapi pemikiran dilawan dengan pemikiran, dialog dilawan dengan dialog. Kita mesti berani berdialog dengan mereka untuk membuktikan kita berada dalam kebenaran. Tapi kalau kita takut berdialog, macam mana kita orang nak tengok kita ni benar? Sebab itu jihad di zaman moden ini sangat besar peranan dia. Kerana kita kena belajar agama-agama lain. Orang Kristian boleh bicara tentang Islam dengan baik. Mereka diajar begitu. Orientalis baca semua kitab-kitab imam. Quran mereka pelajari. Kita fokus tajuk itu lama sangat. 10 tahun tajuk tak habis. Janganlah sampai begitu. Tajwid adalah wasilah. Jadi kita belajar cara wasilah. Jangan sampai tenggelam dalam tajwid, makna Quran tak tahu langsung. 3 tahun belajar tajwid, Fatihah tak tahu makna. Itu tak betul cara tu. Perlu pembahagian. Ada masa belajar tajwid yang lebih daripada tajwid, makna Al-Quran itu. Jangan kita menjadi seperti Haimar, bawa kitab tapi tidak faham maknanya. Tapi di barat mereka banyak menumpukan aspek kefahaman. Mereka datang dari jauh, mereka tidak bawa isu tajwid, tetapi mereka bawa isu kehebatan Al-Quran. Sebab itu kita tengok Tony Blair baca Quran, dia tak masuk Islam lagi, tapi dia minat sangat Quran. Dan sebagian artis di barat baca Quran. Mereka melihat kehebatan ilmu, solusi yang wujud dalam Al-Quran. Ada sahabat saya cerita, Bill Clinton dia baca buku Syekh Qaradawi. Ini betul-betul. Masa Syekh Qaradawi mengarang kitab keganasan dalam Islam, buku dalaman Islam di antara ekstrim dan keganasan, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Dia baca semalam saja buku Syekh Qaradawi, dan dia kata bagus buku Syekh Qaradawi. Tapi yang peliknya mereka tak bagi Syekh Qaradawi masuk mereka. Dia kata Syekh Qaradawi pengganas, sedangkan Syekh Qaradawi anti kepada keganasan. Maknanya orang barat baca buku-buku ulama kita dan melihat keagungan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti dipanggil wasatiyahkan, seimbangkan cara kita belajar, masa kita, supaya kita tidak ketinggalan. Ketinggalan adalah satu benda yang sangat jelek. Dalam Quran menyebutkan liman syaa yataqaddam aw yata'akhkhar. Manusia ini sama ada ke depan atau ke belakang, dia tidak ada berhenti. Berhenti itu adalah ke belakang. Sebab itu isu jihad satu perlu diselaraskan di peringkat sekolah. Datuk Noh Gadut pun kata perlu diselaraskan. Perlu diajar di masjid di surau. Selepas berlaku Arab Spring di Mesir, memang buku fiqh jihad ini diwajibkan ke atas imam-imam masjid belajar buku ini. Tapi dah berlaku pengulian, dah tak ada qarar ataupun keputusan tersebut. Tapi kita boleh buat program tersebut. Bengkel kefahaman jihad. Apa yang perlu dijihadkan? Peranan masjid. Tadi kita lihat rupanya selama ni tak pernah nampak pusat khidmat dialisis.
Dah berapa tahun dah? Saya main 3 tahun dah. Hari ni baru perasan. Mungkin masuk dulu pintu tepi. Ini adalah jihad yang besar. Syekh Qadhi menyebutkan jihad kesihatan, juga ruang jihad yang boleh dibangunkan oleh masyarakat. Bayangkan orang yang dialisis RM200 sekali. Kalau seminggu 600. Kalau sebulan dah 6 kali 4 2,400. Kalau dia pencen selama pencen nak kena. Tak cukup nak bayar tu. Orang minta derma nak bina sekolah, mak tahfiz kita derma. Tapi kalau orang minta derma untuk dialisis, kita rasa tak dapat pahala. Itu pahala sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nas jami'a. Orang yang tolong manusia bagi hidup ni seolah dia hidupkan satu dunia. Pahala sangat tinggi. Sampai sebagian ulama kata boleh batal sembahyang kalau nak selamatkan orang lemas. Mana kalau orang tu lemas, kita boleh batalkan sembahyang tengah sembahyang. Bukan babai dekat dia sebab nak sembahyang. Sebab sembahyang boleh qada. Biar ni mati tak ada qada dah. Tanam je. Jihad. Dan ini yang dilakukan oleh Kristian. Mereka berjihad dalam dua ruang yang luas. Kesihatan dan juga pendidikan percuma. Mereka bergerak memberi ubat-ubat percuma kepada orang tua yang susah. Pendidikan bagi Indonesia, Kristian sampai ada channel di bidang penyiaran untuk sebarkan mereka punya risalah. Kita masih dengan cara yang lama kerana kita tidak menganggap jihad ini lebih luas daripada yang disangkakan oleh golongan-golongan yang ekstrim. Dan di sana ada jihad ekonomi. Kita perlu ada sistem derma kepada orang yang nak berniaga, yang cukup syarat dia. Dia nak buka kilang, umat Islam boleh bantu. Kerana yang menjadi masalah kepada umat Islam, pengangguran bukan hanya berlaku daripada pihak golongan miskin, tetapi pihak golongan kaya. Kerana menghentikan wang tersebut, tidak invest untuk pelaburan golongan-golongan fuqara. Maknanya jihad adalah bidang yang sangat luas. Jadi mungkin satu hari nanti di Masjid Bandar Baru Uda ni bukan ada setakat pusat dialisis, tapi pusat melatih masyarakat berfikir. Diajarkan pluralism, kapitalis, ajaran-ajaran yang sesat untuk mereka yang nak belajar untuk menangkis serangan. Bukan belajar tu dah jadi sesat, belajar tu nak tangkis serangan. Kita muskilah kita tak tahu langsung apa yang mereka fikirkan, apa yang menyebabkan mereka jadi begitu. Itu adalah fardu kifayah. Mempelajari agama-agama yang lain, pemikiran-pemikiran yang sesat merupakan fardu kifayah. Di sini ada pusat pemikiran, di sini ada pusat dakwah, di sini ada alhamdulillah pusat kesihatan dah ada. Ini satu perkembangan yang perlu ke hadapan. Sebab itu tanggungjawab kita tidak akan habis. Mungkin sebahagian kita rasa tak apa dah, kita dah cukup, kita dah datang masjid, kita buat ibadat, mungkin cukup, tetapi tanggungjawab kita sangat besar. Selagi kita hidup di dunia ini tak ada ruang untuk kita kata tidak ada sumbangan. Semua orang kata saya tak tahu nak buat apa. Sebenarnya itu muskilah dia. Kalau dia baca Al-Quran, dia akan dapati kewajipan terlampau banyak. Dalam Al-Quran hampir ada 1000 arahan Allah. Takkan dia kata tak ada kerja, tuan-tuan dia tak ada kerja. Tak, banyak kerja dia boleh buat. Tuan-tuan baca ayat Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah kita menghadap timur dan barat, makna dia luaran. Pakai jubah, pakai serban, itu bukan lambang yang betul. Nak pakailah, tapi bukan isu yang besar. Tapi yang takwa itu man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian wa ata mala ala hubbihi. Dia kaya, cari orang miskin. Tugas orang kaya cari orang miskin, bukan orang miskin cari orang kaya. Tak betul. Kita terbalik, orang miskin yang cari orang kaya, duduk kat bank. Beratur orang main pula tu. Kadang-kadang kita bank tu bukan nak pergi ambil duit, nak pergi cek duit masuk tak masuk je.
Pergi tengok duit tak masuk, yang mereka minta sedekah kita. Tak betul cara begitu. Orang kaya mesti mencari. Sebab adab orang miskin tidak meminta. Adab orang kaya mencari. Seperti Sayyidina Ali, dia pergi cari orang miskin, dia bagi. Kerja terlampau banyak. Adik-beradik yang fakir, zawil qurba wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin. Yang miskin ini definisinya tidak meminta, tapi dia berhajat. Mana mereka perlu ada adab dia. Banyak ayat-ayat Quran yang menyuruh kepada kebaikan. Wa fa'alul khaira la'alakum tuflihun. Kalau kita baca Al-Quran bertepatan apa yang disebut oleh Hasan al-Banna, al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajipan itu lebih banyak daripada waktu, tak sempat. Sebab itu alhamdulillah umat Islam sekarang ni kesedaran yang baik. Tambah yang kita lihat di Johor, sahwah ilmiah, kebangkitan ilmu luar biasa. Tetapi perlu diorganisasikan, disusun agar kita belajar ilmu-ilmu yang digunakan oleh kita. Dibahagikan pembelajaran kita agar dia seimbang. Daripada akidahnya, kemudian ada dakwah sedikit, kemudian ada isu pemikiran sedikit. Karena kita berhadapan dengan cabaran yang sangat besar. Semalam pun isu LGBT pula. Nak mengiktiraf hak sama jenis. Maknanya ancaman yang masuk kepada kita ni sepatutnya tidak berlaku dalam negara Islam. LGBT ni, orang Islam ini orang yang berfikir secara celek dan bertepat, bukan secara cacat. Orang yang nak jadi LGBT ni semuanya cacat pemikiran dia. Mereka termasuk dalam golongan-golongan yang seperti kita katakan orang-orang istimewa. Tidak betul pemikiran mereka. Orang Islam jelas akidah mereka, iaitu beriman dengan konsep min dzakarin aw untha, lelaki dan wanita. Tidak ada istilah orang ketiga di sana. Mana mereka punyalah syaz, pemikiran yang cacat, sehingga menuntut untuk diberi hak kepada golongan-golongan homoseks, lesbian untuk hidup dengan aman dalam sebuah negara Islam. Kita tak suruh mereka ni dibunuh ataupun dihukum dengan hukuman yang sampai mereka ni mati, tidak. Tapi mereka perlu dididik semula menjadi diri mereka. Yang perempuan jadi perempuan, yang lelaki jadi lelaki. Sebab itu isu jihad ini perlu diluaskan sehingga kita menjadi ummah mujahidah. Semua orang wajib berjihad pada posisi dia. Orang yang kerajaan berjihad dalam bidang kerajaannya, memerangi rasuah, lebih efektif, lebih cemerlang. Dia berusaha untuk memperkasakan. Dan kita lihat berlaku dalam perubahan. Dalam kerajaan, polis dah pakai tudung, dibenarkan pakai tudung, di stesen TV pun dah pakai tudung. Makna dia di sana wujud ruang jihad. Sebab jihad ni bukan peperangan. Maksud jihad ni kita cuba menyebarkan risalah Islam. Dan peperangan ada waktunya, ada orang dia, tentera lah yang berperang. Tapi kita nak perang, macam mana kita bukan dilatih berperang? Melainkan kalau macam di Palestin, Yahudi serang, itu lain. Tapi dalam suasana kita ini, kita dituntut untuk memperkasakan sektor yang kita masuk. Semua orang wajib berjihad. Suami yang keluar macam rezeki dia berjihad untuk keluarga dia. Begitu dengan isteri. Makna konsep jihad ini ditanam dalam setiap sanubari orang Islam, sehingga dia rasa dia sebahagian daripada golongan mujahidin. Tetapi disalahfahamkan, mujahidin ini mesti angkat senjata. Dan orang yang menyebarkan Islam dalam keamanan ini tidak dianggap sebagai mujahid. Ini problem yang perlu diatasi. Dan alhamdulillah kita nampak pihak kerajaan pun mengambil berat tentang isu ini. Mula membahaskan, mula menengahkan definisi Islam yang betul, jihad yang betul. Karena kita melihat baru-baru ni seorang wanita pun dah, muka kita nampak, tak nampak dia tu pengganas lah.
Walaupun saya tidak bersetuju dah dia hukuman dia seumur hidup, tapi kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia tak tertarik dengan kita? Dia ada banyak faktor. Faktor yang pertama, mereka tidak dia tidak belajar. Tapi yang kedua juga faktor kita sendiri. Kita tidak telus dalam menceritakan Islam sampai mereka bosan dengan kita. Mana orang-orang yang bertanggungjawab, mereka melihat tidak serius di dalam mengenengahkan Islam dalam bentuk yang betul. Akhirnya mereka fed up terhadap sebahagian ahli ilmi yang menyembunyikan ilmu. Jadi ada dua faktor kelemahan daripada ulama, kelemahan daripada pihak-pihak atasan yang lemah di dalam menggerakkan Islam, maka mereka bertindak ganas. Dan faktor yang kedua daripada mereka itu sendiri, bukanlah kelemahan dirawat dengan kesalahan. Sebab itu kita melihat remaja-remaja ataupun pemuda-pemuda yang umur yang masih ada tenaga, mereka minat masuk ISIS kerana tawaran-tawaran yang istimewa. Kalau orang lelaki dapat isteri, dapat rumah di sana, dapat berkahwin, ini dakwah yang masuk kepada mereka. Jadi mungkin seminar, bengkel, forum khusus, jarang, tak tahu, tak nampak lagi lah orang buat forum jihad. Baru ni yang kerang-kerah buat forum tentang ISIS. Dr. Masli bincang isu dan majlis fatwa 3 minggu lepas dah fatwakan ISIS gerakan yang tidak syar'i. Dan kita masyarakat mesti sahut fatwa ini dengan penerangan, dengan menerangkan dengan jelas bagaimana mereka bergerak. Dan mereka sentiasa bergerak dengan peralatan yang canggih. Mereka yang gambar-gambar yang mereka tembak orang tu, dia buat lagu, dia punya dia buat tu dalam bentuk yang menarik. Dia tembak macam tu, tak ada rasa ihsan dah. Cantik dia perbuat gambar-gambar, tunjukkan suasana macam mana. Kita tak ada juga untuk nak lawan mereka. Ini yang kelemahan orang-orang yang kadang-kadang yang betul dia tak buat apa. Macam aliran lain lah, Syiah, mereka bergerak dengan pantas. Tapi ahli sunnah macam tu lah, betul-betul dah, tapi pergerakan sangat slow dah. Syiah kuat dah baru nak lawan. Masa Syiah tak kuat dulu, tak buat program akidah, tak buat apa-apa, cool begitu. Sebab itu apabila timbul isu jihad ini, perlu kita sedar semula apa yang patut kita buat untuk masyarakat kita. Dan di penghujung buku ini Syekh Qardawi menghuraikan erti keganasan, dan dia menyebutkan pengganas utama ialah Israel dan Amerika. Itu yang bapa pengganas. Mereka menyerang Afghanistan sampai Bukit Bukau hilang, jadi padang jarak, padang terbuka. Membunuh Bin Laden dan mayat dia tak tahu dibuang ke mana. Kita tak setuju pemikiran Osama Bin Laden, tetapi bukan cara begitu bunuh seperti yang mereka buat kepada Saddam Hussein. Sebab dia sebab mengucap, mereka tak nak bagi dia mengucap tu. Mana dia, Amerika ni bapa kekanasan. Di Iraq hanya dikatakan ada peluru berpandu serang Iraq, sampai sekarang ni perpecahan di Iraq sangat menyedihkan. Allah saja yang tahu bila mereka akan aman. Di Syria dah hampir 4 tahun hidup dalam ketakutan tuan-tuan dan puan. 500,000 orang terbunuh, 1.5 juta cedera. Mereka bom macam tu je. Kemudian berlaku krisis ini, banyaklah golongan-golongan mengambil kesempatan. ISIS-nya, Amerikanya, Syiahnya. Apa yang berlaku di sana tidak mustahil berlaku di Malaysia kalau kita alpa isu jihad, tak diterangkan isu jihad. Sejauh mana kita berjihad, apa itu peperangan, bila dibolehkan peperangan, dengan siapa kita nak perang. Dan perempuan dulu
seorang rakyat Johor, Dr. Azhar, dia pegang fahaman Bin Laden, bunuh orang kafir. Dia bukan orang jahat, kuat sembahyang, kuat berdoa, doanya selalu untuk mati syahid. Apa yang berlaku, dia gerakan dia membunuh pelancong-pelancong yang tak bersalah di Bali, dan akhirnya dia tertembak. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa dia. Kita tetap berdoa, tetapi jangan kita mengulangi kesilapan sebegitu. Mereka jadi sebegitu sebab mereka melihat orang Islam tak berjihad langsung, makna dia tak ada isu jihad dibincangkan. Slogan jihad tidak nampak, mereka ni berkobar-kobar, dan akhirnya memilih jalan yang salah. Sebab itu jihad ni diluaskan mafhum dia, diluaskan sehingga Syekh Qaradawi membahagikan kepada jihad menentang kezaliman, menentang bid'ah, menentang kemungkaran. Kita tengok gejala-gejala buli baru ni di sekolah, keganasan berlaku. Perlu di sekolah cikgu-cikgu berjihad untuk membersihkan, sebab gejala-gejala buli ni bukan hari ini berlaku, maknanya dah 30 tahun dah. Benda ni dah lama, sejak daripada zaman dulu tak pernah berhenti, cuma orang tak ambil berat je. Siapa yang duduk asrama tahulah keadaan buli, dan dia menjadi satu sistem faraid yang diwarisi. Dan naik form 4, dia kena buli dulu form 1, form 2, form 3, maka dia jadi Tai Long pula, dia jadi gangster. Yang tahun 1, tahun 2, 3 tu duk tunggu bila nak ke tempat nak buli orang pula. Otak dilatih begitu, pewarisan. Banyak asrama sebegitu. Jadi adik-adik ni dibuli. Cuma nasib Samsung ni tak erti, pergi letak dalam YouTube orang tengok. Maka yang letak gambar sendiri, nasib malang lah. Tetapi bukan mereka orang yang pertama, ramai lagi sekolah-sekolah yang berlaku sedemikian. Sebab itu dalam buku ini keganasan dibincangkan dalam bentuk yang lebih luas, dan disebutkan mereka lah bapa keganasan. Sebab di belakang Israel adalah mereka. Mana mungkin Israel dapat berkembang dengan angka mereka yang kecil. Yahudi di dunia ni ada 40 juta lebih kurang. Orang Islam ada 1 bilion lebih. Nak ludah pun tak berani. Kata ulama, kalau kita ludah orang Israel itu tenggelam dengan ludah kita. 1 bilion. Tapi nak ludah tak berani, dia telan balik. Tak ada kekuatan. Ini masalah. Sebab di sana Britain mencipta satu gerakan Islam yang dipanggil Qaidaniyah, gerakan yang mematikan jihad, gerakan ibadat tanpa jihad. Mana mereka create golongan-golongan yang buat masalah kepada Islam. Jadi masalah bukan luaran, masalah dalaman. Dan dalam buku ini dia menangkis betapa pentingnya jihad, sebab mereka menganggap jihad ni tak penting. Gerakan ini berlaku di India dulu. Bila Britain masuk India, mereka nak matikan gerakan jihad menentang penjajah, mereka wujudkan orang Islam yang menjadi tali barut mereka. Sebab itu kita bimbang seperti sistem Islam, kita tak kata secara tepat, seumpama dengan dia adalah ciptaan-ciptaan barat untuk kita ini dikelirukan. Sebab itu jihad dalaman, jihad dalam negara, membersihkan daripada kesesatan ini lebih besar daripada jihad di luar. Kata Syekh Qaradawi, membersihkan kefahaman-kefahaman yang sesat, kezaliman dalamannya, benda yang sangat penting kita selesaikan. Dan juga diutarakan, kata Syekh Qaradawi, masalah pengebom berani mati. Orang menganggap orang Palestin yang bom diri itu sebagai pengganas. Mereka tak tengok orang Israel bunuh kanak-kanak, orang yang mengandung, itu tak pengganas pula. Mereka ini bukan mereka nak bunuh, tapi adalah cara yang satu-satunya untuk mempertahankan diri. Dan maklumat yang direkod, bila ada orang buat macam tu, Israel takut sikit nak bunuh, jadi kurang serangan. Bila tak ada orang Palestin pergi bom diri, banyak serangan berlaku. Tapi yang hanya dibolehkan kepada orang Palestin saja, bukan orang Malaysia. Malaysia tak perlu.
hanya orang Palestin saja. Dan orang Palestin sendiri seperti pemimpin mereka Khalid Mash'al. Baru saya telefon Dr. Ali Qaradari, dia seusaha kepada Syekh Qardawi sebab isu ISIS ni lah kita nak buat fatwa. Saya dah tolong seorang tokoh ilmu untuk buat keratan fatwa. Kita nak tanya pendapat ulama. Telefon dia, dia kata kita tak perlu untuk hantar orang pergi perang sebab Khalid Mash'al di Palestin tu pun dia nak pembangunan lebih pada peperangan. Dia nak kita hantar wang untuk dia bangunkan hospital, dia bangunkan pendidikan. Kerana peperangan ini merosakkan habis. Bina runtuh bila nak selesai. Jadi yang penting umat Islam di Malaysia ini, di samping memboikot McDonald, itulah. Saya dulu suka makan McDonald lah, tak makan lama dah. Kalau makan isteri marah. Orang perempuan dia boikot bangun. Kita nak makan kentang lah. Saya melawak dengan dia agak, tak apa kita makan McDonald, niat bagi dekat pekerja yang kerja ni. Duit ni tak sampai mereka. Jadi kita tak tahan literan, kita berhenti. Tapi sedap McDonald. Orang Islam tak buat. Lah kita berhenti, nak makan nampak plate. Alhamdulillah dapat berhenti juga. Dah orang kata sebati dengan McDonald daripada kecil lagi. Jadi hidup tu McDonald tu. Nak tinggal tu jihad besar. Tambah kalau kita pergi Mesir ke, makan jenis tu, roti lebih kurang begitu lah. Mesir tak makan McDonald sebab dia roti lebih kurang begitu. Balik Malaysia teringin makan burger. Di samping berjihad meninggalkan McDonald, tapi kita perlu ada perancangan untuk wang dihantar kepada mereka. Dan kita ada ijtihad ulama memang kumpul wang tu untuk membina pembangunan yang ada di Palestin. Sebab itu buku-buku ini penting, sebab orang-orang bukan Islam atau golongan yang rosak akal mereka cuba mencemarkan Islam dari sudut jihad. Sebab dia kata Islam ni apa ni, bunuh orang? Tidak. Kita katakan jihad yang sebenarnya bukan membunuh. Jihad yang sebenarnya adalah berdialog, menyebarkan rahmah. Itu adalah darurat. Darurat biasalah seperti doktor, dia merawat, bagi ubat, nasihat. Pembedahan itu jalan yang terakhir. Itu saja. Dia seperti doktor. Tak ada orang tu demam dia nak bedah, itu bukan doktor, itu pembunuh. Kita Islam macam tu. Seperti kata ulama Imam Syarbini, dia sebut peperangan jihad wasilah, bukan jihad matlamat. Mana dia adalah alat digunakan sementara. Kalau kita boleh mengelak peperangan dengan musuh dengan berdialog, dia kata itu lebih baik. Ini pendapat ulama kurun 800 Hijrah. Dah bicara sedemikian. Itu tuan-tuan perempuan, saya cuba bawa semula isu jihad ini di mana-mana tempat. Alhamdulillah dengan takdir Allah, saya rasa tak ada yang buku yang lain yang menguraikan jihad secara spesifik. Dan tokoh yang tulis ini Syekh Qardawi. Di waktu yang kalau tuan-tuan dan perempuan nak cari masalah jihad, tak ada buku lain sepanjang yang kita tahu secara detail dan isu agak terkini. Alhamdulillah imam kita, Tuhan bagi ilham kepada dia. Sebelum apa yang berlaku, isu-isu yang di dunia ini semua dia tulis. Sebelum Arab Spring berlaku, isu-isu pemberontakan, keganasan, tahun 2009 ditulis, siap. 2010 berlaku Arab Spring, pemberontakan, ke semua. Alhamdulillah Syekh Qardawi banyak membantu ulama-ulama untuk menjawab persoalan. Tuan-tuan dan puan kalau tengok TV, kalau tengok penceramah ulas tentang jihad, tentang ISIS, kebanyakan mereka semua merujuk buku Dr. Al-Qaradawi. Hatta Ustaz Aizam, sahabat kita di TV, baru ni ulas tentang jihad dan keganasan. Dia menunjukkan ini adalah sumber rujukan dia, sebab tak ada rujukan yang lain. Sebab Syekh Qardawi, Tuhan bagi dia menumpukan aspek apa yang sangat penting untuk umat Islam. Dia tak tulis isu-isu yang kecil. Dia nak selesaikan masalah. Dia adalah doktor yang pintar, bukan doktor yang bawa jampi serampah, tapi doktor yang membawa ubat yang tepat kepada masyarakat. Itu di antara niat kita dalam menerangkan konsep jihad, supaya kita semua berperanan. Wanita berperanan, hidupkan majlis ilmu, panggil tokoh-tokoh pemikir di universiti, bincang masalah human right, wanita dan sebagainya. Itu penting untuk kita nak anak-anak nanti kalau kita ajar anak-anak, dia belajar tempat orang lain. Dia mula petikai bahasa pemuak faraid, anak perempuan dapat satu, lelaki dapat dua. Kita dah mula perimpola.
Dia putihkan. Kenapa kena pakai tudung? Kita tak belajar. Kita wajib tu tak apalah, tapi kenapa? Anak-anak dia tak nak tahu hukum, dia nak tahu kenapa. Kita tidak belajar. Jadi mereka ambil daripada ni. Tiba-tiba tengok mereka menjadi seorang pemikir yang luar biasa. Golongan C sampai tulis kita anak Allah. Ini pemikiran Yahudi. Tetapi masalahnya mereka tidak mengisytiharkan mereka ini Yahudi. Kalau bahasa kasarnya, elok mereka mengisytiharkan mereka bukan Islam, senang, kita pun tak gaduh. Tapi mereka, masalah mereka mengisytiharkan mereka Islam, tetapi mengambil pandangan agama lain dalam akidah. Itu yang problem mereka ini. Saya tidak mengatakan mereka murtad, tetapi kalau mereka itu orang kata mengisytiharkan bukan Islam, lebih senang. Tapi bila mereka mengisytiharkan mereka dalam Islam, anak-anak muda yang di luar sana tu, yang memang mereka tu bukan liberal tapi memang tak pakai tudung, seronok itu, seronok ni, ini ajaran yang betul ni. Kita pula yang salah soal pakai tudung. Jadi golongan ini dapat sambutan. Kerana yang masuk golongan-golongan ni semua zero, dia bukan ada maklumat. Kalau orang itu dididik dengan akidah yang betul, datang apa pun tak ada masalah. Kita kalau kuat, duduk di mana pun kita juga. Pergi Amerika pun orang Islam juga. Masalah yang pergi Amerika jadi Amerika, pergi India jadi Hindustan, balik Malaysia pula jadi orang Malaysia, nanti pergi Cina dia jadi Cina, pergi Korea jadi Kamsa Hamida, jadi Korea. Dia apa? Yalah Korea. Tak ada pendirian. Tak dimasukkan intipati Islam yang kuat, dan ini merupakan tanggungjawab kita semua. Dan saya yakin masjid yang hebat ini mampu mendedahkan banyak ilmu kepada masyarakat. Selain daripada ilmu ibadat, ilmu-ilmu akhirat, perlu kita mendedahkan fiqhul hayah, kehidupan kita yang perlu diketahui. Tuan-tuan dan puan, saya rasa masa dah cukup. Tuan-tuan dan puan pun nak sarapan. Ada sarapan ni? Kalau tak ada di masjid, kedai itu pun ada waktu yang sedap. Saya makan semalam, tapi itu bukan poin dia. Kita ada isu terbaru kita bawa tuan-tuan dan puan. Ini hudud. Saya tak nak bincang hudud dari sudut kerajaan, mana pelaksanaan, itu tugas kerajaan. Kita nak bincang dari sudut orang Islam kenal tak hudud. Hudud itu apa? Apa falsafahnya? Kenapa kes Rogol dibincang secara hangat? Di mana apa orang kata apa keadilan dalam kes Rogol? Kemudian masalah orang Islam, kalau dia mencuri kena potong tangan ke? Dia tak pernah kita sunat, dia tak ada program kita bersunat, tak pernah pergi orang Cina pun, apa yang dia takut? Jadi buku ini menjelaskan A to Z. Sebab yang tulis ni pakar syariah, Dr. Azhar Abdullah, dia timbalan dekan syariah di KIAS, dan dia punya PhD dia pun bidang undang-undang, master undang-undang. Dia memang khusus dia fikir undang-undang je, dan dia buat dalam bentuk A to Z. Buku ni baru 9 hari, makin 8 ni 9 hari. Yang dia punya endorsement dia Tan Sri Datuk Rosali, dia berminat, alhamdulillah. Kita dapat dia punya galakan, dan Dr. Azhar Hanafi. Kita tengok bab-bab dan ada gambar, dan kita bandingkan dengan undang-undang civil. Civil badan terbuka, bogelkan 6 kali sebatan, koyak kulit, hidup hospital terus. Ada undang-undang Islam ditutup badan dia. Dan tangan begitu kalau civil, dia bagi sungguh, dia macam lepas geram, berbahang. Tapi Islam tak boleh haram, dia macam ni je. Pukul di bawah sampai pertengahan, yang boleh sampai sama dengan bahu je. Itu paling kuat sekali. Dan boleh diselang. Kalau 50 kali nampak dia tak larat, kita berhenti, sambung esok pula. Dia ada rahmah, jangan sampai terkoyak kulit, bagi sakit dia di hadapan orang ramai dan sebagainya. Juga dijelaskan perbandingan. Kemudian dari sudut falsafah, jenayah minum arak juga dibincangkan. Kemudian soal jawab tentang masalah-masalah tuduhan hudud susah dilakukan, semua ada. Hudud mendapat halangan. Kemudian zina dengan wanita, macam mana pembuktian dia juga dibincangkan. Tapi buku ni yang kita utarakan sebab dia bukan akademik. Tulisan akademik susah kita baca. Buku hudud ada, tapi dengan pembicaraan dia agak akademik, orang boring. Tapi dalam bentuk santai, tuan-tuan dan puan boleh letak di rumah, baca dengan anak-anak ataupun dengan keluarga, dengan kawan-kawan, boleh berkongsi dengan non-muslim. Sebab kita buat soalan dah. Dan buku ni kita
hampir 6 bulan kita nak keluarkan, lama. Walaupun dia nampak biasa, tapi kita nak jamin kualiti dia. Kita semak dan kita tunjukkan kepada, hantar kepada tansi atau orang sani, dia sign dia, makna kita bagi buku ni kepada dia. Alhamdulillah dia tak komen apa, kira okey tu. Lalu Dr. Azhar Hanafi. Dan kita Telaga Biru tuan-tuan dan perempuan, kita ada kesemuan. Setiap buku kadang-kadang kita semak sampai 6 bulan. Saya di situ konsultan syariah lama, bukan kita ada editor syariah. Selepas mereka semak, baru saya semak. Kalau ada kesalahan kita tak keluar lagi, walaupun nampak kaya kalau jual bagus, tapi kita bukan seal dulu. Kita mesti pastikan kita punya manhaj bertepatan. Sebab kita punya manhaj, kita menekankan konsep ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah. Dalam setiap buku ni baru kita kororkan, kita telah buat keputusan tiap-tiap buku kita mesti ada yang ni, supaya orang tahu ini perjuangan kita ahli sunnah wal jamaah, terutama Asy'ariyah dan mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i. Kita buat benda yang sesuai dengan masyarakat Malaysia. Jadi buku-buku yang luar daripada manhaj ini kita tak terima, walaupun buku tu bagus, walaupun benda itu ulama itu muktabar, tapi kadang-kadang mencetuskan kontroversi, kita tak nak keluarkan. Sebab itu kadang-kadang buku makan masa setahun. Macam buku jihad ni dekat 3 bulan. Buku KRK Rasulullah 2 tahun. Indahnya solat berjemaah Ustaz Khidir Hussein 3 tahun baru siap. Jadi kita menekankan konsep tersebut supaya pembaca dapat maklumat yang sahih. Sebab kita bila mengkaji, zaman dulu okeylah, buku-buku kadang datang di Indonesia tak betul maklumat, orang baru nak baca, tapi kadang-kadang mendatangkan kesan yang buruk. Sebab manusia mengambil, orang ramai mengambil maklumat yang tidak sah. Dia cerita kepada orang, cerita benda yang tidak betul, maka benda yang tak betul itu menjadi satu pegangan masyarakat, dan akhirnya bukan mendatangkan kebaikan, dia menjadi racun kepada kita pula. Jadi kita cuba memperkasakan di syarikat Telaga Biru supaya semua buku yang sampai dinilai dengan begitu teliti, sampai 5-6 kali penapisan, bukan setakat bahasa Melayu tetapi juga dari sudut konteks syariah, takhris hadis. Kita pastikan hadis itu betul-betul riwayat Ahmad. Kadang mungkin penulis tersilap, dia tulis riwayat lain, kita tengok tak ada, dan memang berlaku. Sepatutnya riwayat yang ni dia terletak riwayat yang lain, kita perbetulkan supaya orang bila dia baca buku ni betul-betul itu riwayat, dan kita punya editor tengok sendiri dalam buku hadis mana yang sumber dia. Oh tepat, okey lulus. Mana kita punya perjalanan kita bukan perjalanan yang ringan, kerana kita nak pastikan keluaran kita semua yang terbaik. Semalam kita mengajar hikam kepada muslimat dan muslimat cadang, nak mengajar tiap bulan sini. Saya tak harap Johor sangat. Kalau Johor sejam okeylah. Nasib baik Johor ni ada mi rebus, bolehlah kita datang. Kalau tak mi rebus tu saya dia ada cerita Imam Syafi'i, dia melawak dengan anak murid dia. Dia datang Mesir ni semata-mata nak minum air tebu. Tuan-tuan perempuan kalau pergi Mesir, Haji Fadil pergi Mesir kali, yang paling sedap air tebu. Saya pun heran, air tebu sedap semua. Biasa baca sejarah Imam Syafi'i, tebu ni famous daripada zaman dia lagi di Mesir. Jadi tuan-tuan dan perempuan pergi Mesir nanti, orang tanya pasal apa, kalau immigration tanyalah, ni main Mesir berapa? Nak main minum tebu ya abang dia. Bukan nak tengok piramid, minum tebu balik Malaysia terus. Jadi tebu di Mesir sangat sedap. Macam itulah perbandingan dia. Mi rebus di Johor tu, saya main ni bukan pasal nak main ceramah, nak makan mi rebus je. Makan mi rebus, kita balik. Jadi ini syarah tuan guru kita Dr. Zulkifli Al-Bakri. Buku ni tuan-tuan perempuan saya rasa diajar di masjid ni hikam. Kalau tak ada perlu diajar semula. Sebab tuan-tuan perempuan, tasawuf dalam buku hikam ini bukan tasawuf pasif. Dia bukan membina ibadat semata-mata, tapi membina pemikiran seorang Muslim yang sesuai di zaman moden ini. Cabaran kita bukan cabaran ibadat. Ramai orang buat ibadat. Cabaran kita cabaran ideologi. Kita banyak masalah. Kita tak ajar ideologi, kita ajar ibadat. Ibadat bagus, tapi ada orang buat ibadat tapi sesat ajaran. Yang masuk ajaran sesat tu ibadat dia luar biasa, tapi tak tahu zikir apa yang dia baca. Macam-macam dia buat. Ini yang bahaya. Jadi perlu dilatih tasawuf yang betul, tasawuf yang sederhana. Tak mau tasawuf yang pelik-pelik. Kita nak tasawuf yang Quran, yang sunnah. Ulama salaf seperti Ibn Abdul Sakandari, ulama-ulama yang hebat, yang menerangkan tasawuf bukan dalam bentuk malas, bentuk tidak mencari pekerjaan. Itu bukan tasawuf. Tasawuf bekerja, bukan tasawuf minta sedekah.
Semua orang tasawuf ni bila bincang rezeki tak apa, kalau tak bekerja pulun pun kita dapat rezeki. Itu bukan tasawuf. Tasawuf adalah bekerja, bergerak. Tasawuf adalah burung yang mencari rezeki, keluar daripada sarangnya di waktu pagi, balik di waktu malam. Itu tasawuf. Dan buku ini menghimpunkan 280 lebih kurang hikmah. Bermulanya ayat motivasi, penghujungnya dengan ayat rahmah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan boleh belajar di internet. Yang uniknya banyak orang syarah. Saya pun di YouTube ada, tapi lebih kurang 20 hikam. Kemudian tak saya berhenti kat tempat tu, jadi tertangguh. Tapi buku ni ada yang senang difahami, ada yang susah difahami. Boleh rujuk di pengajian mana-mana, tapi boleh diajar di masjid ini. Sangat penting huraian dia dan boleh dihafal. Ulama-ulama menghafal. Jadi pengalaman saya, buku ni saya belajar pada umur 19 tahun. Masa tu memang tak faham, tapi ada keberkatannya. Saya pun duk belajar buku dia tinggi sangat, tetapi rupa-rupanya dia memberi kata-kata perangsang yang luar biasa. Jadi kita susah hati kita baca buku ni, ada ketenangan dia. Ini disyarah pula oleh tuan guru kita Dr. Zul Al-Bakri. Jadi buku ni tuan-tuan dan puan, kalau dijadikan silibus di seluruh masjid Terengganu pula Johor, tak ingat Dr. Zul ni orang Terengganu kan. Jadi di Johor sangat bagus. Kenapa? Dia tasawuf ni dia bukan bahasa mengarah, dia bahasa memujuk. Macam kita belajar motivasi lah, beza di antara bos dan leader. Bos dia arah, buat tu. Orang tak sayang dia. Tapi leader, jom kita buat sekali, jom kita buat kerja ni, dia bahasa memujuk. Jadi orang tak rasa kita dikuli. Bos, staff akan rasa dikuli. Leader, staff rasa bekerjasama. Sebab tu Zulkarnain adalah orang yang pertama menggunakan istilah leader. Bukanlah konsep leader, bukan istilah, dia menggunakan konsep leader yang betul. Bila dia nak buat bangunan untuk benteng, apa dia sebut? A'inuni, tolong saya. Tolong saya tu dah bahasa leader. Dia kata buat bangunan ni. Dia bukan arah, dia minta sama-sama kita buat. Al-Quran lebih awal menekankan konsep leadership berbanding barat. Cuma kita tak perhati ayat-ayat Allah. Macam mana Zulkarnain mengajak rakyat untuk bersama dengan dia. Jadi rakyat tak rasa macam bodoh. Dia rasa mereka ni sebahagian daripada Zulkarnain, dan Zulkarnain sebahagian daripada rakyat. Dan kalau tuan-tuan dan puan nak baca isu-isu yang menarik ni, sahabat saya Kompas Umat Akhir Zaman, dan saya bincang dengan Ustaz Fairuz, nak ajak dia datang ke Johor. Ini di antara pakar hadis sahabat saya ni, dia pakar dalam Sahih Bukhari. Ada ijazah, tuan-tuan boleh buat program Hadis 40 panggil dia, kemudian dia bagi sanad, buat sijil. Saya bincang dengan Haji Fairuz, kalau ada pengajian tetap, buatlah sijil bagi orang semangat sikit. Jadi dia telah tamat pengajian hikam selama 3 tahun belajar. Kehadiran 70% lah. Kehadiran 7 kali tak bagi sijil lah, 70%. Jadi kita ada matan arba'in, habis matan arba'in bagi sijil. Letaklah pendaftaran RM5 supaya ada kenangan kita lah, gantung kat dinding. Dah 10 pengajian rasmi kita ikut. Benda itu perlu diupdatekan supaya kita seronok belajar. Jadi Ustaz ni menulis tentang macam mana nak hidup di zaman mencabar, berdasarkan panduan kehidupan ulama-ulama salaf. Dan isu majalah yang terkini sangat menarik untuk remaja di musim cuti sekolah. Dan saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan, cuba ada apa dia panggil mini library di rumah. Sangat penting mini library di rumah. Sampai ada mini CD, ada mini library untuk susun Quran, hadis dan juga majalah. Terpuan tajuk yang bau kalau aku kaya. Ini untuk remaja. Sebab remaja ni fikir kaya, tapi tak tahu jadi kaya macam mana. Jadi waktu mereka belajar takkan jadi kaya, tapi kaya mereka lain daripada kaya orang yang dewasa. Perlu diterangkan. Ini fik kekeluargaan. Ustaz Nizam Qadir yang datang ke sini, itu forum Dr. Nizam Qadir, sangat bagus untuk dibincangkan. Ada masalah yang ditimbulkan, iaitu hukum suami memanggil isteri ibu. Adakah dianggap sebagai zihar? Kalau nak baca untuk mengetahui, ulasannya ada di dalam majalah Al-Ustaz. Dan solusi ni sama dengan tasawuf lah, sangka baik dapat baik. Jadi 3 majalah ini sebenarnya perlu dimiliki. Kenapa? Dia melengkapkan fiqh, akidah dan syariah, dan juga tasawuf. Dan kita boleh wakafkan kepada anak-anak, kerana dia akan membentuk konsep you are what you think, you are what you read. Sangat penting. Dan yang Quran, saya nak promote sikit Quran Turki. Saya dah promote tu, tapi sekarang kita bagi diskaun, iaitu RM50 saja. Cuma keunikan Quran, tuan-tuan dan puan-puan, Quran ini kita tahu tulisan tangan.
Dan keajaiban dia, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat ini kepada kita yang tak diberikan kepada orang dahulu. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Ahzab ayat ke-37, di mana ulama menemui keajaiban Al-Quran, dia ada lebih kurang 11 kalimah Allah. Dia seronok baca Quran begini. Sebab apa? Dia tengok semua serasi saja. Inna, bawah inna, Allah, Allah. Di sini ada 11 kalimah Allah. Mula-mula dia berlaku pengulangan Allah 5 kali. Maka ulama menafsirkan menunjukkan kepada rukun Islam. Bila kita baca Quran, kita dapat berfikir kecantikan dia. Selang sedikit ada 6 kalimah Allah. 6 kalimah Allah menunjukkan kepada rukun iman. Bawah tu sikit ada kalimah huwa. Dalam bahasa isyarat ni, simbolik ini, ha merujuk kepada angka 5, waw merujuk kepada angka 6. Jadi orang yang faham tentang ilmu-ilmu yang lain, mereka melihat Al-Quran, subhanallah, mukjizat sentiasa wujud. Allah bagi kepada Al-Quran ini 100 tahun nanti ada mukjizat yang baru. Tetapi mukjizat yang baru di zaman moden ini, di antaranya adalah Quran tawaf. Luar biasa. Yang ditemui ialah ulama-ulama di Turki, sebab kita tahu di Turki Kamal Atatürk musnahkan Quran. Jahat Kamal Atatürk. Jadi mereka tulis dengan tangan saya, tuan-tuan dan puan. Ada yang tulis dalam almari. Kita Quran dalam almari. Macam tu. Dia orang tulis Quran dalam almari. Jadi kita boleh baca di rumah dengan keindahan. Seronok baca, sebab apa? Kita melihat suasana yang begitu aman damai, pada penyusunan yang sama. Dan hari ini kita bagi harga RM50 saja. Dan ini promosi kejadian Rasulullah. Walaupun diulang kali kita promo, tapi saya terangkan buku ni sangat penting, tuan-tuan dan puan. Kita buat 2 tahun dan saya semok dalam masa 2 hari untuk pastikan dia punya kesahihan maklumat. Dan kita ada lebih kurang 6 konsultan, termasuk Mufti Kedah dan Dr. Aziz Hanafi, untuk memastikan syarahan dia tepat. Sebab hadis tak apa, cuma syarahan dan huraian dia. Cuma dalam buku ni yang menarik, dia sebut anak Nabi 8. Dia ambil pendapat yang kedua. Tetapi yang masyhur 7. So dia sebutkan 8 orang. Ada orang kata bukan anak Nabi 7 ke? Di sini disebut 8. Dia mengambil pendapat yang dhaif, tapi tak apalah, yang kuatnya 7. Tapi saya letak sajalah bagi orang tahu bahawasanya ada juga ulama berpendapat anak Nabi ada 8. Dan ada di video Ustaz Hazan, kita boleh dapat di sini. Ini di antara kelebihan dia dicerita dalam bentuk yang moden, berbekam. Berbekam ini dia merupakan sunnah yang harus. Dia bukan sunnah macam semayang tu, dia sunnah. Kalau istilah Ibn Hibban, benda yang harus. Jadi boleh orang yang mungkin tak ada pekerjaan, kita latih mereka untuk berbekam. Sebab dibuktikan bekam ni bagus. Dan juga menceritakan tentang kelebihan-kelebihan berbekam. Jadi kita boleh wujudkan suasana yang bagus kepada anak-anak muda yang mungkin menganggur, keluaran universiti, datang ke masjid BBU, buat latihan berbekam. Jadi di atas itu punca-punca ekonomi yang sangat baik. Jadi buku ni menerangkan tentang peralatan-peralatan berbekam moden. Jadi kita boleh belajar untuk menambah baik ekonomi anak-anak muda kita. Dan susunan dia macam PowerPoint. Mana tuan-tuan dan puan bila baca kepada anak-anak, tak perlu nak fikir, dah sedia dah. Tidak tidur dan batal wuduk, apa hukum dia? Kemudian hadis yang ke-29 bila bincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dia yauma tajma' ibadaka, tafsiran hadis di mana Rasulullah sallam tidur dengan mengiring ke rusuk kanan. Dari sudut saintifik ataupun maklumat yang kita dapat, senang nak bangun sikit. Kita tidur cara kita memang payah nak bangun. Tidur mengiring itu memang senang bangun. Tapi kita tak mau tidur macam tu, tak sedap. Tapi kalau Rasulullah tidur macam tu supaya senang nak bangun. Kita tidur tu dia tutup kepala dengan bantal, memang tak bangun terus. Jadi buku sebegini, tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan latih seminggu sekali baca dengan anak-anak dengar hadis, lama-lama dia ingat hadis. Bila dia tua, dia boleh hafal hadis begini dan dia tidak merasa menyesal. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan. Mudah-mudahan perkongsian tadi membuka minda dan kita dapat gerakkan pengajian yang lebih efektif, seminar bengkel, dan tuan-tuan dan perempuan dapat menambah ilmu dengan baik.
Setakat itu dulu tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan kepada saudari kita yang mengalami kemalangan, dan ketenangan kepada orang yang melanggar tu, dia akan rasa guilty kan. Allah Ta'ala berikan kekuatan dan keampunan, dan berikan kita taufik untuk sentiasa mengimarahkan masjid dan mengimarahkan majlis ilmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.